Ada Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih semua, terima kasih. So kita masuk tajuk yang terakhir, iaitu tajuk talfiq. Okey, menyedari bahawa dalam kalangan jumhur ulama yang digolongkan terdiri sekurang-kurangnya daripada 4 aliran mazhab yang besar pada hari ini, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Maka di dalam kitab usul fiqh ada juga dibincangkan mengenai masalah talfiq ini. Okey, dan apakah yang dimaksudkan dengan talfiq ini? Maka saya harap kita boleh rujuk kepada nota ringkas 9.4, itu pengertian talfiq. Minta siapa-siapa sudi untuk baca. Ada siapa sudi? Ni Adawiyah. Bacakan pengertian talfiq tu. Pengertian talfiq dari segi bahasa ialah lafaqah, iaitu perbuatan melipat kait supaya bertemu hujungnya. Okey, dari sudut istilah. Dari sudut istilah ialah mengikut lebih daripada satu mazhab dalam perkara fiqh atau tidak terikat dengan mazhab tertentu atau mencampur adukkan pendapat ulama mujtahid yang berbeza untuk sesuatu permasalahan fiqh yang tertentu. Okey. Siapa boleh selaraskan ataupun siapa boleh huraikan pengertian kaitan di antara pengertian talfiq dari sudut bahasa dengan istilah itu? Siapa boleh faham rasional ataupun kaitan di antara talfiq dari sudut bahasa dengan sudut istilah? Siapa nak cuba? Hazim boleh, Hazim? Nak cakap apa? Terangkan terangkan kaitan di antara pengertian dari sudut bahasa dan istilah tu. Apa yang saya faham dari sudut bahasa dia perbuatan. Maksud talfiq ni dia tak ikut mazhab, Ustaz. Dia tak ikut mazhab. Dia ikut tapi dia campur mazhab. Dia tak kisah. Nak contoh macam kalau macam dalam wuduk, kalau macam Imam Syafi'i kan dia ni dia punya tata cara wuduk dia sapu kepala hanya sebahagian depan je. Okey. Jadinya kalau macam talfiq ni contoh macam nak cakap. Cuba tak apa Haji, cuba. Contoh kalau macam dalam bab solat dengan bab wuduk, dia campurkan dua pandangan tu. Okey. Terima kasih. Okey, talfiq ini juga seperti mana yang saya sebutkan tadi, selain pada taklid, dibincangkan dalam kitab usul fiqh dalam pelbagai aliran mazhab, maka talfiq juga dibincangkan. Secara umumnya seperti mana yang Hazim sebut tadi itulah, iaitu dalam keadaan-keadaan yang tertentu di samping kita contohnya mengikut pandangan Imam Mazhab Asy-Syafi'i, tetapi dalam keadaan-keadaan yang tertentu kita juga ada berpegang dengan pandangan imam mazhab yang lain. Okey, apa contoh yang boleh kita sebutkan di sini? Kalau Hazim tadi dia kata dalam masa solat atau ambil wudu. Selain daripada itu, apa masalah yang boleh kita tunjukkan contoh berlakunya talfiq ni? Nurin? Mana Nurin? Mana Nurin? Nurin dah tak ada? Ustaz, saya nak jawab boleh tak? Fatin, Anissa boleh Fatin, cuba. Kalau contoh kan macam bina masjid guna harta zakat fitrah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita tak boleh nak membina masjid guna harta zakat fitrah. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, kita boleh sebab masjid tu tergolong dalam golongan fisabilillah. So kita ambil pendapat mazhab Hanafi
iaitu membina masjid guna zakat fitrah dibolehkan sebab masjid ini tergolong dalam golongan fisabilillah. Okey, terima kasih Fatin. Atau yang paling mudah sekali yang memang diamalkan oleh masyarakat kita Melayu Muslim di Malaysia ini ialah kalau Fatin kata tadi zakat fitrah untuk masjid, zakat fitrah saya rasa Fatin bukan zakat fitrah, Fatin zakat kot. Kalau zakat fitrah ni sebenarnya kalau ikut Imam Syafi'i, kita hendaklah mengeluarkan zakat fitrah berasaskan kepada makanan asasi, betul tak? Betul. Tapi pada hari ini dah menjadi satu amalan kebiasaan masyarakat kita di Malaysia mengeluarkan zakat fitrah berasaskan kepada nilai ataupun kadar mata wang kepada makanan asasi tadi. Jadi instead of kita keluarkan beras, pada hari ini kita keluarkan zakat fitrah berasaskan nilai wang ringgit. Betul tak? Betul Ustaz. Nilai wang ringgit ini adalah mengikut pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i kita kena keluarkan beras. Dan ini adalah contoh bagaimana berlakunya talfiq. Dan kita nak selaraskan atau nak kaitkan takrifan dari sudut bahasa talfiq dengan takrifan talfiq dari sudut istilah ini ialah kalau dari sudut bahasa saya perhatikan iaitu perbuatan melipatkan kain supaya bertemu hujungnya. Jadi artinya di sini kita mengambil dua ataupun lebih pada satu pandangan. Misalnya tadi dalam masalah zakat fitrah tadi, perbezaan di antara pandangan Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah, maka kita telah selaraskan dia supaya akhirnya bertemu dia punya penghujung tadi untuk selesaikan masalah. Contohnya kita bagi menyelesaikan masalah untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, kita keluarkan kadar mata wang bersamaan dengan nilai ataupun kadar beras yang sewajibnya kita keluarkan untuk zakat fitrah ini. Okey. Boleh tak nampak tak? Nampak Ustaz. Faham kan? Artinya di sini talfiq ini adalah sesuatu yang diharuskan. Okey, talfiq ini adalah sesuatu yang diharuskan. Dan untuk penjelasan lebih lanjut lagi kita teruskan kepada klasifikasi talfiq, iaitu satunya talfiq dalam ijtihad dan yang keduanya talfiq dalam mazhab. Okey, saya akan membacakan apakah yang dimaksudkan dengan talfiq dalam ijtihad ini. Okey, talfiq dalam ijtihad ini bermaksud dua orang atau lebih yang berijtihad dalam perkara tertentu dan didapati pendapat mereka berbeza antara satu sama lain dalam masalah bersamaan. Okey, ulama berselisih pendapat mengenai hukum talfiq jenis ini, iaitu apakah mujtahid yang lahir kemudian boleh berijtihad dan mengeluarkan pendapat ketiga. Pendapat ulama seperti berikut, iaitu menurut pandangan Imam Al-Ghazali dan Al-Asnawi, harus bagi mujtahid berijtihad untuk mengeluarkan pendapat ketiga. Namun dengan syarat mujtahid mengerti masalah yang diijtihadkan itu adalah masalah khilaf dan tidak ada sepakat antara mujtahid. Yang keduanya menurut pandangan Al-Bazdawi, tidak harus mujtahid berijtihad untuk mengeluarkan pendapat ketiga dalam perkara tersebut. Okey, ini dalam talfiq dalam ijtihad. Artinya ada dua orang ataupun lebih yang berijtihad dan mereka bila berijtihad itu mengeluarkan pendapat yang ketiga. Maka di sini ada dua pandangan. Satu yang menyatakan boleh untuk mengeluarkan pendapat yang ketiga ataupun dan pandangan yang kedua menyatakan tidak harus untuk mengeluarkan pendapat yang ketiga. Artinya maksudnya memadailah untuk memilih salah satu daripada ijtihad yang telah diijtihadkan dan pada ketika ini hendaklah bertalfiq. Itu maksud dia. Itu adalah talfiq dalam ijtihad. Manakala talfiq dalam mazhab ialah orang awam beramal dan mengikut beberapa mazhab dalam satu masalah
mengenai perkara ini secara umumnya ulama tidak mengharuskan mukallid beramal dengan mazhab lain daripada mazhab diagutinya. Walaupun begitu ada kelonggaran yang diberikan kepada mukallid untuk beramal dengan mazhab lain apabila keadaan memerlukan. Okey, ini yang tadi talfiq dalam ijtihad, yang keduanya talfiq dalam mazhab. So talfiq dalam mazhab ada juga dua pendapat, itu satunya dibenarkan dan yang keduanya tidak dibenarkan. Tetapi saya memilih untuk dalam keadaan-keadaan yang tertentu kita boleh bertalfiq dalam apa yang dikatakan talfiq dalam mazhab ini. Okey, ada apa persoalan di sini? Ada apa persoalan tak? Ustaz, contoh talfiq dalam mazhab tu macam mana Ustaz? Ya. Contoh talfiq dalam mazhab tu macam mana? Macam tadi itulah yang kita sebut tadi tu. Zakat fitrah tadi tu. Itu talfiq dalam mazhab. Sebab talfiq dalam mazhab ini adalah orang awam beramal dan mengikut beberapa mazhab dalam satu masalah. Contohnya dalam masalah zakat fitrah. Boleh tak kita yang dikatakan aliran Asy-Syafi'i ini untuk bertalfiq dengan menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah dalam soal nak mengeluarkan harta zakat fitrah. Nak mengeluarkan zakat fitrah. Maka dari seluruh amalannya pada hari ini, kita lihat memang kita memang bertalfiq pun. Wan, Nur Izni, dah faham tak? Faham Ustaz. Jadi ini pandangan lah. Cuma kena ingat, itu beza di antara talfiq dalam ijtihad dengan talfiq mazhab. Talfiq ijtihad ini maksudnya mustahil dia tak ambil pandangan yang telah sedia ada dua tadi dan dia cuba keluarkan pandangan yang ketiga. So ada yang kata harus, ada yang kata tak harus. Yang talfiq dalam mazhab ni seperti apa yang kita amalkan hari ini. Okey, iaitu kita yang dikatakan memegang atau mengikut aliran mazhab Syafi'i ini dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya dalam mengeluarkan zakat fitrah tadi, kita tidak hanya berpegang kepada pandangan Imam Syafi'i tapi kita juga beramal dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Boleh faham tak? Faham Ustaz. Tak ada kekeliruan apa-apa kan? Ustaz. Ya, Azim. Nak tanya pasal yang talfiq dalam mazhab tu kan, dia kan tujuan dia untuk memudahkan Ustaz. Okey. Tapi contoh kalau macam contoh saya bawa tadi yang dia just nak ikut je. Nak campur, saja nak campur. Macam dia solat ikut mazhab Maliki tapi wuduk mazhab Syafi'i. Itu yang kalau kita tengok pandangan talfiq dalam mazhab tadi yang ada pendapat yang pertama tu yang menyatakan tak boleh tu. Dan tak boleh ni maksudnya kerana macam Hazim sebut tadi itulah, maksudnya ditakuti bahawa orang tu sebenarnya dia tak ada ilmu pun. Sebab kita dah bincang sebelum ni kan taklid, ikut, betul tak? Kan? Hazim, betul tak Hazim? Tadi kita dah bincang bab taklid. Taklid ni ada dua pengertian. Satunya taklid tanpa ada hujah dan dalil, ini amat dibencilah. Dan satu lagi taklid yang berasaskan kepada hujah dan dalil, dan ini diharuskan. Jadi dalam soal Hazim bawa contoh tadi itu, sebab itu ada pandangan dalam Imam Mujahid yang menyatakan talfiq dalam mazhab ni satunya ada dua pandangan kan, satu boleh, satu tak boleh. Yang kata tak boleh tu kerana nak mengelakkan contoh seperti mana Hazim kata tadi itu. Itu seseorang itu dia seolah-olah dia macam quote unquote nak macam saya nak kata nak mempermudahkan ataupun sebenarnya dia ikut tu tanpa ada hujah dan dalil. Kan? Sedangkan kita misalnya dalam zakat fitrah tu, kenapa kita bertalfiq dengan menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah? Kerana melihat kepada maslahah pada hari ini, betul tak? Betul tak Azim? Betul. Sebab tu kita keluarkan dengan nilai mata wang. Sebab kalau kita nak bawa beras misalnya, kalaulah ada ramai orang, ramai anak dan sebagainya, so nak bawa semuanya berapa belah gantang tu, jadi memang agak menyulitkan. Maka dengan sebab itu diharuskan untuk kita berpegang dengan pandangan Imam Abu Hanifah.
Jadi dalam soal talfiq ni jangan sampai tanpa ada ilmu dan juga jangan sampai seolah-olah kita nak quote unquote. Bila tak ada ilmu tu maksudnya kita nak mempermudahkan saja. Kan? Bukan tanpa ilmu, bila orang tanya dia kenapa you pegang ni, tak tahu saja. Jadi itu tak betul lah, sebab tu ada pandangan yang menyatakan talfiq dalam mazhab ni juga tidak diharuskan. Kan? Untuk nak mengelak contoh yang Hazim sebut tadi. Boleh Adrian? Boleh Ustaz, terima kasih. Hazim, satu lagi saya terlupa nak sebut. Hazim sediakan form kedatangan Hazim Walaupun saya dah tanda di sini tapi saya tengok ni ada okey dah cukup 29 orang. Tolong sediakan Hazim Baik Ustaz. Terima kasih Hazim. Okey, ada soalan lain tak dalam masalah talfiq ni? Ada tak masalah lain? Ada soalan lain? Tak ada Ustaz. Tak ada. Kita teruskan dengan syarat talfiq. Okey, ulama menetapkan syarat-syarat berikut, iaitu yang pertamanya perkara yang diamalkan tidak bercanggah dengan ijma'. Okey. Contohnya berkahwin tanpa mas kahwin dalam perkahwinan mut'ah, di mana tidak ada sebarang mazhab mengharuskan kahwin tanpa mas kahwin. Justru ia menjadi salah satu sebab nikah mut'ah diharamkan dan batal. Okey. Artinya kita tidak boleh bertalfiq dalam perkara yang bercanggah dengan ijma'. Contohnya dia buat nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni memang kalau ikut jumhur ulama memang tidak dibenarkan. Betul tak? Fahamkan apa nikah mut'ah tu? Kahwin kontrak Nurhana, betul. Sebab jumhur tak terima, walaupun ada sebahagian daripada aliran Syiah yang membenarkan nikah mut'ah ni, tapi ijma' jumhur ulama nikah mut'ah tidak dibenarkan. Okey? Boleh? Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Yang keduanya, amalan itu bukanlah sesuatu yang disepakati oleh ulama mengenai batalnya. Okey, maksudnya tadi jumhur ulama bersepakat bahawa tidak boleh untuk bertalfiq dalam amalan yang mana ijma' ulama sepakat mengenai batalnya sesuatu perbuatan itu. Dan dalam hal ini untuk faham, kita tengok yang ketiga, iaitu isu yang ditalfiqkan itu tidak menghasilkan matlamat pada hakikat amalan yang satu. Okey, atau istilah dua pendapat atau dua mazhab yang diamalkan itu tidak menghasilkan matlamat pada hakikat amalan yang satu. Contohnya seseorang mengambil wudu. Dalam hal tidak membatalkan wudu, ia mengikut mazhab Hanafi, iaitu mengenai menyentuh perempuan, dan ia mengikut mazhab Syafi'i pula dalam perkara tidak membatalkan juga, iaitu dengan keluar darah daripada badan. Amalan dan talfiq ini tidak boleh diterima oleh kedua-dua mazhab tersebut. Hal ini kerana dalam mazhab Syafi'i wudu terbatal dengan menyentuh wanita ajnabi, manakala dalam mazhab Hanafi pula wudu terbatal apabila keluar darah daripada badan. Maka oleh itu wudu mereka yang bertalfiq demikian tidak sah kerana kedua-dua amalan itu tidak diterima oleh kedua-dua mazhab tersebut. Faham tak contoh yang ni? Berapa jelaslah Ustaz? Khairah, macam ni Khairah. Okey, katakan saya. Okey, saya berwudu. Okey, kemudian bila saya berwudu, bila darah ada keluar, lepas saya duduk tu darah keluar daripada, misalnya saya kena luka, kemudian darah yang banyak keluar daripada anggota badan saya. Kalau ikut Imam Abu Hanifah, bila keluar darah daripada badan-badan ini, maka dia adalah membatalkan wuduk, betul tak? Kan? Betul. Dan pada masa yang sama, saya menyentuh isteri saya,
kemudian pada bila menyentuh isteri ini, saya pakai pandangan Imam Abu Hanifah pula. Okey, yang menyatakan bahawasanya menyentuh isteri itu tidak batal wudu. Jadi dalam keadaan ini, dia dalam masalah batal wudu ni, saya tidak boleh bertaklid kepada misalnya yang pertama tadi yang keluar darah. Okey, yang keluar darah saya guna pandangan Imam Syafi'i. Yang sentuh isteri saya guna pandangan Imam Abu Hanifah. Jadi dalam hal yang sama ini, kedua-duanya adalah terbatal. Jadi tak bolehlah di sini. Dalam masalah ambil wuduk ni, sekejap saya pegang yang Imam Syafi'i, sekejap saya pegang yang Imam Abu Hanifah. Yang bolehnya ialah, contohnya macam ni. Dalam soal, kalau saya nak berpegang dengan pandangan Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik dalam soal menyentuh isteri ni, memang kedua-dua mazhab ni menyatakan tak batal. Okey, so tetapi dalam keadaan yang lain, saya misalnya tidaklah keluar darah daripada anggota badan saya tu. Jadi hanya dalam kes menyentuh isteri saja. Maka pada ketika ini, sentuhan saya itu kalau saya nak bertalfid kepada pandangan Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah, maka ianya dibolehkan. Boleh faham tak? Ada masalah tak? Ustaz, maksudnya dalam dua masalah tu tak boleh juga ikut mazhab lain. Kira kalau satu sahaja, macam tu. Dia macam ni. Saya buat contoh macam ni. Faham contoh saya tadi. Kita ambil wuduk. Okey, kita mazhab Syafi'i ni kan. Kita mazhab Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i, sentuh dengan isteri batal tak? Batal. Okey, batal. Kemudian pada masa yang sama, saya ada terkeluar darah daripada anggota badan saya. Okey, ada terkeluar darah daripada anggota badan saya dan ikut mazhab Imam Abu Hanifah, apabila keluar darah pada anggota badan kita, dianya akan membatalkan wudu. Okey, jadi dalam kes ini, dalam kes saya ni, dalam masalah batal wuduk ni, untuk sentuh perempuan, saya pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Okey, kerana tak batal wuduk. Saya tak pakai mazhab Imam Syafi'i. Dalam masalah keluar darah pula, saya pakai pandangan Imam Syafi'i. Saya tak pakai pandangan Imam Abu Hanifah. Sedangkan ikut Imam Abu Hanifah, bila keluar darah, maka dia akan terbatal wuduk. Faham tak ni? Faham. Faham kan? Sebab dia berlaku pertentangan tu, iaitu pandangan Imam Abu Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dalam satu kes yang sama terhadap diri saya. Bila saya sentuh perempuan, saya tak pakai mazhab Syafi'i sebab saya pakai Imam Abu Hanifah. Okey, kerana mazhab Syafi'i terbatal. Imam Abu Hanifah kata tak terbatal. Bila keluar darah, saya pakai Syafi'i kerana Syafi'i kata tak batal. Tapi Imam Abu Hanifah kata batal. Jadi dalam kes ni, bila misalnya saya ambil wuduk tadi untuk solat zuhur nanti, jadi sebenarnya dah terjadi kepada saya dua perkara yang membatalkan. Itu satunya sentuh perempuan dan keluar darah. Dan ada Imam Abu Hanifah kata keluar darah ni batal. Imam Syafi'i kata sentuh isteri itu batal. Tapi kerana saya nak bertalfid dan soal sentuhan isteri, saya kata saya ikut Hanafi. Dalam soal keluar darah, saya kata saya ikut Syafi'i. Sedangkan dah ada dua kali batal dalam keadaan tu. Faham tak semua? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Ya, jelas kan? Jadi tak bolehlah macam tu. Dia berbeza tadi dalam masalah zakat fitrah.
Dalam zakat fitrah tadi, Imam Syafi'i kata kena keluar makanan asasi. Imam Abu Hanifah kata kita boleh keluar wang, jadi tak ada masalah lah kan. Tak ada masalah sebab ada satu yang membolehkan, ada satu yang kata kena keluar wang, itu Syafi'i. Kita ambil pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Dalam kes wuduk tadi ni, dalam kes wuduk saja, tapi dalam masa batal tu kedua-duanya ada kes untuk batal, iaitu satunya sentuh wanita dan satu lagi ialah keluar darah. Tapi kerana saya ni yang saya katakan tadi nak mempermudahkan itu, maka akhirnya saya pakai dua-dua. Tapi dalam saya pakai dua-dua pandangan itu sebenarnya ianya membawa kepada pembatalan dalam kes yang sama, iaitu ambil wudu. Okey, boleh faham kan? Boleh Ustaz. Alhamdulillah boleh Ustaz. Okey. Okey, setakat itu ada apa soalan lain? Ajwa, ada apa Ajwa? Ustaz, Ya, Intan. kiranya macam kes zakat tu boleh lah kan sebab dia bukan bertentangan dua ulama Ya, zakat fitrah tu dibolehkan sebab dia berbeza dengan yang batal tu. Yang batal tu dalam kes wuduk tu kita seolah-olah mempermudahkan. Yang saya katakan tadi itu kan. Dia bukan talfiq, dia menggunakan alasan talfiq tapi sebenarnya talfiq yang tidak dibenarkan kerana dalam kes yang sama berlaku dua kali pembatalan, iaitu satunya menyentuh isteri dan yang keduanya keluar darah. Berbeza dengan zakat fitrah, cuma Imam Syafi'i kata tidak diharuskan, tapi Imam Abu Hanifah kata diharuskan. So kita pakai yang diharuskan dan ada maslahah dia di situ. Boleh Intan Boleh. Saya kata saya. Okey. Okey, yang lain? Ada yang lain tak? Ustaz nak tanya, Ya, boleh. kalaulah seseorang tu kan dia tak nak bertalfiq, apa hukumnya ya Ustaz? Maksudnya dia nak ikut pandangan satu mazhab je. Macam mana ya? Maksud contohnya apa dia Khairah? Kalau kita contohnya dia nak pegang dengan mazhab Syafi'i saja. Maksudnya dalam semua perkara. Ialah dia nak berpegang dengan aliran mazhab Syafi'i. Contohnya kita lah kan, kita nak ikut Syafi'i saja. Tak ada masalah lah. Tak apa, tak ada masalah apa-apa. Oh, tak jadi masalah. Isunya di sini ialah kalau boleh ataupun tidak, atau maksud saya harus ataupun tidak untuk bertalfiq, maka diharuskan. Tetapi adalah syarat-syarat dia tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau dia nak stick dengan pandangan Imam Syafi'i saja, okey, by all means tak ada masalah apa-apa. Dia akan menjadi muqallid, iaitu menjadi pengikut yang setia kepada Imam Syafi'i. Tak ada masalah apa-apa. Boleh ya Khairah? Boleh Ustaz, faham. Yang lain? Ustaz. Ya. One. Wan Nur Izni, ada soalan ke? Ustaz tanya. Ya. Kalau contohlah dia setiap masa ada perkara yang boleh batalkan, sedangkan ambil satu mazhab yang memudahkan dia, boleh ke Ustaz? Balik kepada syarat yang kita sebut tadi lah. Contohnya macam mana sini? Kalau umum macam tu susah saya nak jawab. Tadilah contoh kalau tapi kalau wuduk tu contoh satu je yang batal. Contohlah dia terpegang isteri, padahal Syafi'i tak bagi kan. Lepas tu dia ambil yang mazhab Hanafi tu yang boleh.
Lepas tu dalam masalah lain pula dia ambil yang boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i tak kasih. Padahal di sini kan amalkan mazhab Syafi'i yang Ustaz kan. So tak apa ke? Okey, dia secara umumnya bila kita bincang bab talfiq ni, maksudnya ada dua pandangan, iaitu satunya mengharuskan. Jadi kalau Wan Nur Izni tanya tadi secara umum, jadi sebenarnya secara umumnya memang diharuskan, dibolehkan, tak ada masalah. Tak ada apa masalah. Cuma misalnya tadi yang saya beri contoh tadi, jangan ada dua yang batal tu dalam satu isu. Yang tu tak boleh lah. Tapi dalam keadaan-keadaan yang lain tak ada masalah. As long as yang kita katakan tadi iaitu mesti berasaskan hujah dan dalil-dalilnya. Sebab jawapan dia adalah Wan Nur Izni, mazhab ni pun lahir selepas dalam zaman tabi'in. Okey, dalam zaman tabi'in. Dan kalau kita tengok kepada hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i pun, Imam Syafi'i menyatakan bahawa iza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis yang dipakai itu adalah hadis yang sahih, maka itulah mazhab aku. Dan realitinya, hakikatnya Imam Syafi'i tak pernah pun memaksa kita untuk hanya mengikut pandangan dia. Faham tak? Faham. Cuma kita pada hari ini, kenapa habis tu kenapa Ustaz kita ikut Syafi'i? Sebab kita tak mampu. Secara umumnya kita tak mampu. Jadi kita ikutlah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam keadaan-keadaan yang tertentu, keluasan fiqh itu juga kita tak boleh ketatkan. Okey? Kita tak boleh nak sempitkan. Mesti kita kena fiqh ni dia dinamik. Kan contohnya tadi itulah kalau dalam masalah zakat fitrah tadi itu. Jadi akhirnya diharuskan bertalfiq dengan menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah pun ada dalil dia juga yang mengharuskan, jadi boleh sebenarnya. Jadi secara umumnya seperti yang Khairiyah kata tadi, kalau kita nak kekal dalam satu mazhab pun dibenarkan, kalau kita nak talfiq pun dibenarkan, tetapi mesti kena ada hujah dan dalil, bukan hanya semata-mata ikut hawa nafsu ataupun hanya ikut-ikutan. Bila orang tanya pasal apa you buat macam ni, tak tahu, saya tengok ada orang buat, saya pun buat. Jadi ini tak boleh lah. Ini yang saya katakan tadi, taklid yang dibenci itu. Boleh tak Wan? Boleh Ustaz. Sebab tu tajuk taklid ni dikaitkan dengan tajuk talfiq ni dikaitkan dengan tajuk talfiq. Dan kedua-dua tajuk taklid, talfiq ni selepas tajuk ijtihad. Sebab ada dia punya rasional dia. Maksud saya, kenapa dia tidak letakkan tajuk ijtihad ni sebagai bab pertama dalam usul fiqh? Tentu ada alasan dia. Sebab tu kalau kita tengok tajuk ijtihad ini, selepas tajuk ijtihad ialah tajuk taklid, selepas tajuk taklid ialah talfiq. Sebab ketiga-tiga tajuk ni ada kaitan di antara satu sama lain. Boleh? Semua faham? Boleh Ustaz. Ustaz. Okey. Ada yang lain tak? Okey, jangan lupa isi kehadiran. Kalau tak ada yang lain, so saya mohon untuk tangguhkan kuliah ini dan saya harap dalam masa 30 minit lagi yang berakhir ini, sesedari boleh gunakan ruang masa 30 minit ini untuk menyiapkan tugasan terutamanya yang berkaitan dengan artikel review dan juga kertas kerja yang masih lagi saya sedang menanti penghantaran tugasan-tugasan tersebut. Dan Hazim dah sediakan kan Google Drive untuk semua pelajar masukkan dalam folder tu? Biasa saya hantar ke grup. Jadi saya harap semua pelajar boleh hantarkan tugasan tu dalam link yang disediakan oleh Hazim tu. Buat yang terbaik kerana seperti mana yang saya katakan, selain daripada pembentangan 20%, kertas kerja juga ada markah 20% dan artikel review itu markah dia
30%. Setakat ni kumpulan yang hantar 3 review ni kumpulan Ifah Fatini sahaja, kumpulan 7 sahaja. Betul kan Ifah Fatini? Ha? Betul kan? Yang artikel dah lagi. Yang artikel belum lagi atas. Yang 3 belum? So yang hantarnya kertas kerja Kita kerja dengan PowerPoint rasa. Okey. Tak apa. Okey, so boleh semua Boleh? Ustaz. InsyaAllah. Okey, so terima kasih saya ucapkan atas komitmen dan kerjasama semua pelajar sepanjang kuliah kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan saya doakan agar semua kita sentiasa dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.